Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 214. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 hingga 4. Soalan 1, namakan segitiga di bawah, kemudian labelkan nama sudut yang ditunjukkan. Jadi kata kunci untuk soalan ini ada dua, iaitu kita perlu namakan segitiga dan juga kita perlu namakan sudut. Jadi kita tengok soalan A. Soalan A ada dua sisi yang sama segitiga ini. Jadi nama segitiga ini kita namakan sebagai segitiga sama kaki. Okey. Okay, so kita tulis segitiga sama kaki. Okay, so segi okay. Okay, kita tulis segi tiga sama kaki. Okay, manakala nama sudut ni ialah kita panggil sebagai sudut tirus, sudut tirus. Okey, itulah dia untuk jawapan untuk soalan A. Okey, seterusnya soalan B. Okey, segitiga ini kita namakan sebagai segitiga bersudut tegak. Okey, bersudut tegak. Okey, kenapa sudut tegak? Okey, sebab ada sudut yang 90 darjah. Jadi nama sudut ni ialah kita panggil sudut tegak. Sudut tegak. Okey, sudut tegak ini ialah sudut yang mempunyai nilai 90 darjah. Ni sudut ni. Okey, kita teruskan dengan soalan C. Okey, kita lihat sini ada tiga tanda ni. Tiga tanda ni maksudnya dia ialah segitiga sama sisi. Okey. Segitiga sama sisi. Okey, manakala sudutnya kita panggil sudut tirus. Sudut tirus. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan C. Dan soalan D. Okey, nama sudut ni segitiga tak sama sisi. Kita boleh cakap segitiga tak sama sisi lah. Segi tiga tak sama sisi. Okey, semua sisinya berbeza. Okay, manakala sudutnya kita panggil sebagai sudut cakah. Okey, sudut yang melebihi 90 darjah. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan D. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Nyatakan garis selari, garis serenjang atau bukan kedua-duanya. Okey. Kita tengok soalan A. Okey, kita lihat kepada garisan ni piano. Jadi garisan ini kita namakan sebagai garis selari. Okey, so tulis ni garis selari. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Okey, kita tak boleh cakap garisan serenjang sebab garisan serenjang dia mesti 90 darjah. Okey. Kalau serenjang dia macam ni Okey, ni macam ni dan dia tegak. Okey. Ini baru kita katakan sebagai garis serenjang. Okey. Okey, yang ini baru serenjang. Okey, yang ini bukan Jadi kita akan cakap bukan garis serenjang dan bukan garis selari. Okey. Okey, so kita tulis kat sini sebab dia bukan kedua-duanya So kita tulis ni bukan garis selari dan serenjang. Okey. Okey, seterusnya soalan kita panggil soalan C. Okey, jadi garisan ini juga kita tak panggil garisan selari dan juga bukan serenjang. Ni bukan selari sebab dia sengit ini. So kita tulis ni bukan garis selari. Okey, mungkin soalan B tadi kita panggil bukan serenjang lah sebab dia
seakan-akan serenjang sebab dia bersilang. Jadi kita cakap bukan garis serenjang. Okey, manakala soalan D, okey, ini kita namakan sebagai garis serenjang. Okey, kenapa garis serenjang? Sebab dia ada sudut yang mempunyai nilai 90 darjah. Okey. Okey, seterusnya soalan 3. Cari perimeter dan luas bagi bentuk di bawah. Okey, jadi soalan ni ada dua, kita nak kira perimeter dan luas. Jadi yang pertama sekali perimeter ialah ukur lilit satu bentuk ataupun hasil tambah semua sisi. Jadi pertama sekali kita labelkan kita labelkan A, B, C dan D. Ini bermakna ada 4 sisi. Jadi kita boleh tulis perimeter ni. Okay, kita tulis kita tulis dulu perimeter sama dengan perimeter. Okay, sama dengan, okay, maksud dia untuk mengira perimeter kita perlukan A, kemudian kita tambah sisi B, kemudian kita tambah C dan tambah D. Okey, sebab kita ada 4 huruf. Okey, seterusnya kita akan gantikan kepada ukurannya. Okey, maksudnya A tu kita tengok ni ialah sebuah segi 4 sama, jadi ukurannya ialah 4 cm. Jadi kita buat gantikan huruf kepada nombor, kita tulis ni 4 cm, kemudian tambah, bukan 45, sorry. Kita tukar, okay, 5 cm, kemudian B pun 5 cm, dan C pun 5 cm, dan D juga 5 cm. Okay, kenapa dia semua sama? Sebab bentuk ini adalah sebuah segi 4 sama, jadi ciri-cirinya sisinya semua sama panjang. Jadi kita tengok sini ada 4 kali 5 cm, jadi kita boleh buat 4 kali 5, kita dapat jawapannya ialah 20, maka perimeter untuk bentuk ini ialah kita panggil sebagai 20 cm. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan A, iaitu perimeter. Okey, seterusnya kita nak kira luas. Jadi luas, pertama sekali kita kena nyatakan konsep. Maka luas ialah kita akan tulis panjang, kita akan kali lebar. Okey. Okey. Jadi kita cuma gantikan saja P itu berapa dan L itu berapa. Okay, dalam satu bentuk, yang sisi di bawah ini sebagai P, manakala yang depan ni ialah tepi ni kanan ni ialah L. Jadi sebab dia ialah sebuah segi 4 sama, jadi sisinya sama, maka kita akan tulis panjangnya 5 cm. Okay, kita akan darabkan lebar 5 cm. Okay, jadi 5 kali 5 kita dapat jawapannya iaitu 25, jadi kita dapat luasnya ialah 25 cm persegi. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan 3A. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya 3B. Jadi kita pergi yang pertama dahulu, perimeter. Jadi sebelum kita kira perimeter, kita perlu labelkan dulu. Jadi A, B, C dan D. Okay, seterusnya kita lihat sini A ni kita gantikan ukurannya. Kalau nak tahu macam ni, tandanya sama, maksudnya ukurannya sama. Jadi atas ni ialah 8 cm, B ni dah ada, C dah ada, D tak ada, kita tengok setentang. Jadi nilai setentangnya ialah 3 cm, maka D itu ialah 3 cm. Okay, itu yang pertama, kita perlu label dan letakkan ukuran. Okay, sekarang kita buat pula konsep untuk mengira perimeter, iaitu kita letak huruf. Jadi kita tulis perimeter
bersamaan. Okey, so kita masukkan huruf Jadi A tambah B tambah C tambah D. Okey, kenapa D? Sebab ada 4 sisi sampai huruf D. Okey, langkah seterusnya kita akan gantikan huruf ini sebagai nombor ukurannya, iaitu ialah 8 cm. Jadi tulis 8 cm tambah B 3 cm tambah C 8 cm tambah dan D 3 cm. Okay, sekarang kita tambahkan. Okay, kalau kita tak yakin, kita tambah sikit-sikit. Tengok sini 8 tambah 3 11, kemudian 8 tambah 3 11. Maksudnya kita ada 2 kali 11. Jadi kita buat 11 tambah 11 macam ni pun boleh. Jadi 11 tambah 11 ialah 22. Maka kita dapat perimeter untuk bentuk ini ialah 22 cm. Okay, inilah dia cara-cara menjawab soalan B, iaitu perimeter. Seterusnya kita kira luas. Jadi luas kita letak dahulu konsepnya, iaitu luas bersamaan panjang kita akan darab dengan lebar. Okay, itu konsep yang pertama. Seterusnya kita akan labelkan mana panjang mana lebar. Kalau disengit macam ni, dekat sini kita buat P, dekat tepi itu lebar. Okay, kita boleh pusing. Okay, kalau kita macam ni, kita boleh pusing. Macam ni maksud cikgu. Kita buat macam tu. Kalau macam tu, kita dapat bawah tu panjang kan. Maksudnya panjang 8, lebar itu 3. Jadi kita letak ukurannya. Sekarang P itu ialah 8 cm. L itu ialah 3 cm. Maka kita akan darabkan 8 darab 3, kita dapat 24. Jadi kita tahu luas ni ialah 24 cm persegi. Okey, itulah dia luas untuk soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Kita akan kira perimeter dahulu. Jadi sebelum kita kira perimeter, kita perlu labelkan dulu ABC. Okey, bentuk ini ialah sebuah segitiga. Jadi segitiga sama kaki, ada 2 sisi yang sama. Jadi pertama sekali kita label ini sebagai A. Kemudian bawah ini B dan sebelah ini adalah C. Okey, seterusnya kita letak ukuran. A itu sudah ada 10, B 16 meter, C tak dinyatakan, tapi kita cikgu dah cakap kalau dia tanda 1 ni, maksudnya dia sama dengan sini, maka dia ialah 10 meter. Okey. Okay, sekarang barulah kita buat konsepnya, iaitu untuk mengira perimeter ialah hasil tambah semua sisi. Jadi kita tulis ni perimeter bersamaan. Okey, ada 3 sisi, maka kita buat 3 huruf. Jadi A tambah B dan tambah C. Okay. Langkah seterusnya, kita akan gantikan kepada ukurannya. Okay, A 10 cm. Jadi tulis 10 cm. Okay, B, bukan cm. 10 meter. Okay, B 16 meter. Dan C sama dengan A, iaitu 10 meter. Okay, seterusnya kita akan tambahkan. Kita tengok sini 10 ada 2, terus dapat 20. Jadi 20 tambah 16. Okay, kita dapat 36. Maka kita dapat jawapan untuk soalan sini, perimeternya iaitu 36 meter. Okey. Okay, inilah dia perimeter untuk bentuk C ni. Okay, seterusnya kita nak kira luas. Okey, soalan ini berbeza sikit dengan soalan
A dan B. Soalan A dan B ni luasnya ialah sebuah bentuk kita panggil segi 4 sama dan segi 4 tepat. Tapi soalan C ni ialah segi 3, maka rumusnya berbeza sedikit. Jadi kita tulis dulu rumus ataupun konsepnya ialah luas sama dengan dia akan kira setengah darab panjang darab lebar. Sekejap lagi cikgu tulis setengah. Rumus dia macam ni. Kemudian ada 1/2. Kita tulis 1/2 darab panjang darab lebar. Tapi ini dia tak ada panjang lebar sebab macam ni. Jadi kita namakan sebagai tapak dan yang ini ialah tinggi. Jadi cikgu tukar. Kita tak panggil panjang lebar, kita panggil tapak dan tinggi. So sebab dia bukan segitiga sudut tegak. So tulis ni tapak darab tinggi. Sekarang kita gantikan kepada ukuran. 1/2 tak ada masalah, kita tulis mula. Tapak yang di bawah ni nama dia tapak, jadi 16 meter. Manakala tingginya ialah 6 meter. Langkah seterusnya kita akan permudahkan. Yang mana 6 dengan 16, 2 dengan 16 ni ada dalam sifar 2. 2 kali 1, jawapan dia 2. 16 ni ialah 2 kali 8. Seterusnya kita akan kalikan 1 kali 8 dan kali 6. Maksudnya 1 kali 8, 8. 8 kali 6, 48. Maka kita dapatlah luas untuk segitiga ini iaitu 48 meter persegi. Inilah dia luas untuk segitiga 10 pula. Soalan 3C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 4. Hitung isi padu kubus P, R dan kuboid R dan juga kuboid T. Itu soalan lain lah. Soalan A dulu kita nak kira isi padu. Jadi untuk kira isi padu kita perlu tahu rumus dia atau formula dia. Jadi dia berbeza dengan luas. Kalau luas dia ada 2 saja darab. Tapi untuk kira isi padu dia perlukan 3 iaitu panjang darab lebar darab, kita kena tulis huruf T besar, tinggi. Itu dia punya formula. Sekarang kita gantikan kepada ukuran, yang mana ini ialah sebuah kubus. Kubus seperti segi 4 sama, yang mana sisinya sama. Ini bermakna 10 ni ialah kita namakan sebagai panjang. Lebar ni kat tepi ni juga 10 cm. Tinggi juga 10 cm. Ni T. Jadi kita gantikan ukuran huruf ni kepada ukurannya iaitu 10 cm darab L itu 10 cm darab T juga 10 cm. Sekarang cara kita nak kiranya, kita kena kira satu-satu. Sekarang 10 kita darab 10. 10 darab 10 kita dapat 100. Jadi kita tulis dulu 100 cm persegi. Nanti kita salin balik ini darab 10. Sekarang baru kita darabkan 100 dengan 10. Darab satu persatu. Ini kedua, ini darab ni pula. Jadi 100 darab 10 kita dapat 1000. Maka kita isi padunya ialah 1000 cm. Kita tak panggil persegi, kita panggil padu. 3. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan A, iaitu isi padu. Isi padu apa? Isi padu kubus. Seterusnya soalan B.
Okey, R ini ialah sebuah cuboid. Jadi cara dia seperti kira isi padu kubus yang mana kita akan darabkan panjang dengan lebar dan tinggi. Okey, ukuran dia dah ada, maka kita buat dia punya formula dia, iaitu isi padu bersamaan panjang, panjang, okey, ulangkan jauh sikit sebab ada unit ni, darab lebar darab tinggi. Okey, itu dia isi padu formula dia. Okay, sekarang kita gantikan kepada ukurannya, yang mana panjangnya ialah 15 cm. Jadi kita tulis ni 15 cm darab L itu ialah 3 cm dan tinggi ialah 4 cm. Okey, kita akan darabkan yang mana mudah dulu. Tengok sini. Okay, kita boleh darab 15 darab 3 dan kemudian jawapan dia kita darab dengan 4. Okay. Jadi kita darab dahulu yang pertama 15 darab 3. Okay, so kita boleh tulis sini 15 darab 3. Okay, 5 darab 3 15. 1 darab 3, 3 tambah 1, 4. Okay, jadi kita dapat 15 darab 3 ialah 45. So, kita tulis ni 45. Kita tulis ni cm persegi. Okay, jawapan dia kita akan kali pula dengan 4 cm. Okay, jadi kita akan kali sekali lagi. Yang ini kali 4 pula. So, kita buat sini 45 kali 4. Okay, 5 kali 4, 20. 4 kali 4, 16. Tambah 2, 18. Maka kita dapat 180. Jadi inilah dia isi padu untuk cuboid R, iaitu 180 cm padu. Okay. Inilah dia cara-cara menjawab soalan B, iaitu cuboid R. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Kita perlu kira isi padu cuboid T, yang mana diberi panjang kat sini darab lebar. Lebar dia tak nampak kat dalam ni. Dan tinggi dia ialah 7. Okey, kalau kita perasan, kat sini ialah luas, sudah diberi nilainya iaitu 12 meter. Okey, ini sebenarnya panjang darab lebar. Okey, jadi kita letak dulu rumusnya dahulu, iaitu isi padu sama dengan isi padu bersamaan panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Sekarang kita tak tahu ukuran. Tapi sudah diberi maklumat kat sini ialah 12 meter ni ialah ni yang kat atas ni. Ni ialah kalau kita naikkan panjang darab lebar. Maka kita tak perlu tahu pun dia punya ukuran. Kita boleh letak terus jawapan kat sini, iaitu 12. So, jawapan untuk panjang darab lebar ni kita terus dapat jawapannya ialah 12 meter persegi. Maka kita perlu darab dengan tinggi saja, yang mana tingginya ialah 7 meter. Jadi kita akan buat 12 darab 7. So buat 12 darab 7. 2 kali 7 14. 1 kali 7 7 tambah 1 8. Ini bermakna isi padu untuk cuboid T ialah 84 meter padu. Okey, inilah dia cara-cara mengira untuk soalan C. Okey, maka dengan itu tamatlah sudah soalan uji minda kita pada hari ini untuk muka surat 214.
Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.